Komunikasi merupakan proses penyampaian atau pemindahan mesej dari satu individu kepada individu yang lain yang berupaya mewujudkan pemahaman individu lain mengenai mesej yang disampaikan serta kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Komunikasi boleh terjadi melalui perantaraan media seperti telefon atau berlaku secara langsung iaitu berdepan atau bertentang mata. Objektif kajian yang kami jalankan ialah menjelaskan definisi komunikasi interpersonal bukan lisan. Yang kedua, mengenal pasti kebaikan komunikasi interpersonal bukan lisan dalam kalangan pelajar universiti terhadap penggunaan media sosial sebagai platform untuk berkomunikasi. Yang ketiga, kami mengkaji tentang mengenal pasti keburukan komunikasi interpersonal bukan lisan dalam kalangan pelajar universiti terhadap penggunaan media sosial sebagai platform untuk berkomunikasi. Berdasarkan kajian rintis yang dilakukan, pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah borang soal selidik. Borang soal selidik telah dijawab sebanyak 10 responden yang terdiri daripada pelbagai fakulti, antaranya Fakulti Bahasa Komunikasi, Fakulti Kontemporari Islam, dan Fakulti Undang-Undang Hubungan Antarabangsa. Pengkaji mendapati pelbagai jawapan yang diutarakan oleh responden. Soal selidik merupakan kaedah yang paling sesuai untuk mengumpul dan mengikut pandangan Miles dan Huberman yang mengatakan bahawa data yang diperoleh daripada soal selidik dengan responden kajian yang dijalankan dalam suasana semula jadi memberikan data berbentuk deskriptif yang tepat. Borang soal selidik dalam kajian ini telah dijawab oleh pelajar-pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Borang soal selidik ini berbentuk soalan tertutup. Rasional menggunakan soal selidik tertutup adalah untuk mendapatkan jawapan yang berbeza-beza dan mudah dibandingkan serta jawapan mudah diproses menerusi sistem pengkodan yang bersifat piawaian serta... Soalan yang pertama yang kami tanyakan kepada responden melalui Google Form adalah, apakah yang anda tahu tentang kemahiran interpersonal? Terdapat 3 jawapan yang kami dapati. Jawapan yang pertama, terdapat 40% iaitu memberikan takrifan berdasarkan pemahaman masing-masing. Yang kedua adalah tidak, sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah ya, sebanyak 30%. Soalan kedua yang disoal kepada responden ialah sama ada mereka mengaplikasikan komunikasi interpersonal dalam kehidupan seharian mereka atau tidak. Bagi soalan ini, terdapat 7 orang responden memberikan jawapan ya iaitu bersamaan 70%, 2 orang memberi jawapan tidak bersamaan 20%, manakala seorang responden memberi jawapan mungkin ya bersamaan 10%. Soalan ketiga yang disoal oleh para responden ialah bagaimanakah mereka berhubung dengan seseorang. Jawapan bagi soalan tersebut ialah kebanyakan para responden berhubung secara bersemuka iaitu sebanyak 77.8%, manakala para responden yang selebihnya berhubung dengan menggunakan media sosial iaitu sebanyak 22.2%. Yang keempat yang disoal ialah penggunaan apa-apa platform untuk berhubung dengan seseorang. Rata-rata dari responden, 60% menyatakan mereka berhubung melalui aplikasi WhatsApp. Hal ini kerana platform WhatsApp merupakan satu aplikasi yang memudahkan pengguna untuk berhubung dalam talian dan menjadi pilihan dalam kalangan orang ramai tanpa mengira peringkat umur. Manakala 30% lagi melalui penggunaan aplikasi Telegram dan seterusnya 30% melalui aplikasi Instagram. Soalan kelima. Adakah anda pernah menggunakan email untuk berhubung dengan rakan anda? Berdasarkan analisis data soalan 5 tersebut, seramai 5 orang responden telah memberikan jawapan tidak iaitu bersamaan 50%, 3 orang menjawab ya bersamaan 30%, seorang responden menjawab tiada bersamaan 10%,
dan seorang responden yang lain menjawab tidak pernah, iaitu bersamaan dengan 10%. Komunikasi bukan lisan ialah semua bentuk tingkah laku yang bukan lisan dan tidak bertulis. Ianya melibatkan bunyi, gerakan anggota badan, mimik muka, objek atau sebarang reka bentuk. Contohnya, pensyarah mengangguk kepala tanda setuju dengan jawapan pelajar. Contoh komunikasi interpersonal bukan lisan ialah panggilan telefon, mesyuarat, email dan teks serta bahasa isyarat. Kepentingan komunikasi interpersonal bukan lisan yang pertama ialah tiada had penerima maklumat. Yang kedua, boleh disimpan dalam pelbagai bentuk rekod. Yang ketiga, boleh dihantar kepada penerima yang jauh seperti penggunaan WhatsApp, Telegram dan Instagram. Seterusnya, kelemahan komunikasi interpersonal bukan lisan. Yang pertama, penerima mungkin tidak membaca mesej yang diterima. Yang kedua, maklum balas tidak diterima dengan segera. Dan yang terakhir, penerima berkemungkinan tidak memahami ayat mesej tersebut. Langkah-langkah menangani masalah komunikasi. Yang pertama, menunjukkan air muka yang berseri demi merapatkan lagi hubungan. Yang kedua, berkomunikasi dengan suara yang jelas dan percakapan yang sesuai. Yang ketiga, elakkan daripada mengkritik atau mengejek seseorang. Dan yang terakhir, membentuk suasana yang kondusif ketika berkomunikasi. Kesimpulannya, kemahiran komunikasi interpersonal merupakan kemahiran yang perlu diketahui oleh semua pelajar kerana kemahiran ini amat penting dalam kehidupan seharian. Menurut kajian yang diperolehi melalui soal selidik daripada Google Form, kebanyakan pelajar kini kurang mengetahui maksud komunikasi interpersonal, tetapi ada juga yang mengetahuinya. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka selalu mengaplikasikannya dalam komunikasi harian. Pelajar kini seringkali menggunakan kemahiran komunikasi interpersonal dalam kehidupan seharian untuk berkomunikasi antara satu sama lain, namun mereka tidak menyedari bahawa perkara tersebut merupakan kemahiran komunikasi interpersonal. Sebagai contoh, penggunaan email, surat dan media massa merupakan salah satu komunikasi interpersonal. Justru itu, setiap pelajar perlulah sentiasa peka terhadap perkembangan semasa dan mempunyai pengetahuan yang meluas tentang ilmu kemahiran komunikasi interpersonal supaya dapat membantu membangunkan negara serta berkomunikasi dengan baik.